Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Badarul Isyam ingin mengongsi sebuah tajuk iaitu Mahasiswa OKU Pemakin Kecemerlangan Diri dan Negara. So, sebelum saya memulakan sesi perkongsian pada hari ini, nama saya Muhammad Syafiq bin Badarul Isyam, pelajar tahun 4 dari Universiti Malaya. So, insyaAllah semester depan akan memasuki tahun ke-5 dalam pengajian saya tersebut. Dan saya mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer, Sistem dan Rangkaian Komputer. Dan untuk pengetahuan para juri sekalian, saya merupakan OKU jenis masalah pembelajaran iaitu autisma. Untuk pengetahuan para juri sekalian, terdapat beberapa faktor kecemerlangan diri kepada seseorang individu. Yang pertama, akademik. Yang kedua, kepimpinan. Yang ketiga, pengurusan diri. Yang keempat, akhlak. Dan akhir sekali, personality. Yang pertama, iaitu akademik. Walaupun kita sesibuk manapun menyertai beberapa program ataupun aktiviti yang dianjurkan, namun kita tidak boleh sesekali mengabaikan pelajaran kita, dan ini adalah penentu masa hadapan. Kalau kita alpa, kita lupa segala tugasan yang telah diberikan, maka sia-sialah kita sebagai seorang mahasiswa. Dan kita harus ingat, lagi sekali, kalau kita sesibuk manapun, akademik mesti diutamakan. Dan kita mesti imbang di antara aktiviti serta pelajaran. Untuk pengetahuan para juri sekalian, selain daripada akademik, kepimpinan juga antara faktor yang terpenting juga. Iaitu, pemimpin yang baik datang daripada kejayaan seseorang individu bergantung ke atas prestasi. Misalnya, sebagai seorang mahasiswa, mereka akan dilantik sebagai ketua kumpulan, yang mana mereka perlu mengarahkan anak-anak buahnya untuk membuat bahagian yang telah ditetapkan, serta mengikuti setiap minggu untuk melihat sama ada mereka mampu untuk melihat segala hasil kerja yang telah disiapkan. Dan jikalau mereka melantik seseorang yang tidak mempunyai personaliti yang baik serta kepimpinan yang tidak begitu baik, maka hasil atau kualiti yang kita hendak tidak akan capai. Dan sebaliknya, akan ada sesi permasalahan apabila berlaku salah faham dan sebagainya. Akhlak, iaitu akhlak yang baik ialah akhlak yang dipancarkan menerusi perkataan, perbuatan serta tingkah laku yang akan mengindahkan lagi diri insan tersebut yang sememangnya telah dijadikan sebagai makhluk yang terbaik serta terunggul. Dan setiap Muslim seharusnya mempunyai ciri-ciri keindahan menerusi akhlak, memandangkan Islam merupakan satu cara hidup yang sempurna sekaligus menjadikan alat utama sebagai pemancar sinar keisanan dalam kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama manusia. Berbeza dengan agama yang lain, agama Islam telah menggariskan secara terperinci pelbagai akhlak yang perlu difahami, dihayati dan dipraktikkan. Dan ia adalah sebagai garis panduan yang menjadikan manusia berguna di dalam kehidupannya di dunia serta di akhirat. Dan tiada sejenis peraturan selaku perbuatan dan sejenak dalam kehidupan seorang Muslim yang terpisah daripada prinsip akhlak. Memandangkan agama Islam adalah agama yang mencakup seluruh muka bumi kehidupan insan. Bagi contoh,
Kalau kita ada akhlak yang baik dan serta, maka ia akan memudahkan kita untuk menjadikan seorang insan yang baik. Jika kita mempunyai akhlak yang tidak baik, maka sia-sialah kita akan. Antara halangan-halangan yang perlu diberi perhatian untuk mencakna atau mengambil tahu tentang isu-isu yang sering diberi perhatian, iaitu yang pertama sikap, yang kedua fizikal, yang ketiga komunikasi. Yang pertama, sikap. Sikap masyarakat sememangnya sukar untuk berubah ataupun bertukar daripada yang buruk kepada yang baik, yang negatif kepada yang positif. Seperti kata pepatah Inggeris, iaitu most people don't have that willingness to break bad habits. They have a lot of excuses and they talk like victims. Kalau Santana. Kenapa? Terdapat pelbagai halangan dan tentangan daripada sebahagian mereka yang mempunyai sikap prejudis terhadap pelajar-pelajar OKU dan menganggap mereka sebagai satu beban. Sebagai situasi paling mudah adalah tugas secara berkumpulan. Dan selalunya ada di kalangan mereka akan membagikan tugas yang terlalu mudah untuk mereka melakukannya. Walhal mereka juga boleh membuktikan mereka boleh berjaya seperti insan yang lain. Yang kedua, komunikasi. Kita harus sedar bahawa ia perlu memberi khidmat sokongan dan ia suka melihat melalui mata kasar, dan ini menyebabkan tenaga pelajar dapat tak habis sering terlepas pandang terhadap keperluan golongan tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa kurangnya kesedaran terhadap mereka, keprihatinan dan pendarahan terhadap keperluan asas PMP, pengajaran dan pembelajaran serta penyaluran maklumat bagi golongan ini. Sebagai contoh, semasa pelajaran dalam talian, ada di antara mereka tidak dapat akses portal sepenuhnya kerana kegagalan menyediakan macam bahasa isyarat dan penyaring kataan dan sebagainya. Penyampaian apa yang disampaikan oleh para pesyarah tersebut. Dan seterusnya, proses pengajaran dan pembelajaran yang tidak inklusif boleh menyukarkan lagi mereka untuk memahami kandungan kuliah. Antaranya, tidak menyediakan terjemahan bahasa isyarat, bahan pengajaran yang tidak disediakan dalam format seperti braille, bahan bacaan elektronik yang tidak dapat diakses oleh screen reader dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, untuk mengakhiri pada topik ini, saya ingin kongsikan bahawa walaupun mereka ada serba kekurangan, namun ia tidak menjadi penghalang untuk maju ke hadapan. Dan jangan menggunakan alasan yang kita tidak boleh buat, kita tidak boleh melakukannya. Kita harus tunjuk kepada masyarakat bahawa kita boleh melakukannya. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, we want to break the this and we want an ability, yang mana kita boleh menunjukkan bahawa kita boleh lakukannya. Dan jangan menjadikan 1001 alasan yang mana kita tidak boleh berjaya, kita tidak boleh buat. Sampai bila-bilalah kita tidak dapat apa yang kita mahu. Yang kedua, cuba reda dan cari peluang apa yang mereka boleh. Ingat, pelajaran adalah diutamakan. Jangan sia-sia masa depan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana mendengarnya. Okey.